Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar semua? Semoga anda semua sihat walafiat. Saya nak cerita 7 perkara yang anda kena cek dalam badan anda. Siapa yang suka makan benda yang manis, tulis kat situ. Berarti kalau satu hari tu you tak kena benda manis, you tak happy. Sebelum kaki anda dipotong, dengar ni elok. Yang penting yang dah kena, tapi yang lebih penting ialah yang belum kena. Saya kan lebih suka menghindar daripada merawat. Dan orang kata, doktor, adakah you ni memang kaki nak jual produk je? Saya kata, no, saya tidak jual produk. Saya menjual harapan. Saya menjual solusi. Maksudnya saya mempelopori supaya you boleh dengar secara otak yang waras, lepas tu memilih sendiri apa yang patutnya. Sebab tu saya mulakan dengan selalunya diet dulu, betul tak? Saya tidak kata ambil A, ambil B, ambil C. Bahkan jarang-jarang saya kata cuma ambil A saja boleh merawat semua. Sebab manusia ni dijadikan berbeza-beza. Jadi fokusnya sekarang gula saja pun, betul tak? Dia boleh datang daripada berbagai cara, betul tak? Satu, gula direct, yang you ambil gula pasir tu. Nombor 2, cepat. Nombor 2, apa dia yang you suka, yang you tak nampak tapi bergula? Memanglah orang Malaysia, kuih lah, betul tak? Kuih muih. Lepas tu, termasuklah karbohidrat kita yang saya kata boleh, tetapi ramai orang tersalah tafsir. Mentang-mentang saya kata karbohidrat okey, dia tibai semua. Nasi putih, saya kan, kalau saya kata nasi goreng boleh, nasi lemak boleh, nasi yang berpulut boleh, yang bersantan, apa lagi, yang biryani ni sebab ada minyak yang bagus, ada ghee bagus, minyak-minyak yang baik tu, dia tibai sampai 2-3 pinggan. Tak boleh lah kan? Jadi kita sekarang nak ceritakan kalau kita dah terlebih masuk dalam badan kita, sama ada berbentuk gula ataupun sebenarnya dalam konten tu ada gula, seperti karbohidrat yang refined, termasuk bahan-bahan yang bertepung, mi pasta yang kosong terutama sekali, roti putih terutama sekali, dan kebanyakan daripada donat ataupun apa lagi you suka, scone ataupun roti, banyak-banyak yang kita tengok kalau kita ambil bun kan, asalkan ada bahan-bahan bertepung, you kena hati-hati. Baik, you tidak kira sama ada badan tu dah gemuk ataupun masih lagi kurus, tetap you kena dengar lecture ni, sebab kebanyakan yang makan coklat tadi tu, dengar ni. Okey, coklat, dark chocolate is encouraged. Sebab Tuhan tak pernah buat benda yang manis ni sebagai bahan yang harus you haramkan dia, sehingga kan you tak boleh tempuh langsung benda manis. Soalannya, manis tu datang daripada bentuk apa? Nombor 1 kita dah semua tahu, iaitu sucrose, yang terdiri daripada glukos dan fructose, yang dinamakan gula pasir itu. Lagi sekali, kok you confuse. Gula pasir, bahasa sains ialah sucrose. Okay? Kalau dalam sucrose tu ada 2 bahan, 50% glukos, 50% fructose. Dan bila selalu you dengar fructose, apa tu dia punya kandungan resminya daripada fruct. Fruct tu you ingat FRU tu fruit. Okay, fruit berarti fruit. Tetapi kalau fruit dibenarkan dan digalakkan dalam DNA diet, bahkan wajib you ambil fruit. Opposite ataupun berlawanan dengan setengah daripada, saya ulang, setengah daripada keto diet, saya tak kata semua yang tidak membenarkan you tempuh buah langsung, itu memang cari naas. So katakan you dah makan dan you check dengan doktor kata you masih normal. Sebab tu kita masih lagi happy, betul? So saya nak tanya you, kalau sampai bila agak-agaknya you nak kena, orang kata, kurangkan sikit ataupun kalau perlu setengahkan apa you makan sekarang dari bentuk ataupun yang berkonsep manis. Okey, makan rambutan boleh, gula batu tak boleh, sucrose tak boleh kalau you bermasalah. Kalau tak bermasalah, lebih baik you berhati-hati. Ready? Number 1 ialah senang. Kalau dulu kencing, orang kata apa, tak kerap, sekarang dah kencing kerap. Itu berarti gula dah mula membanjiri dalam badan you. Dan bila banjir, you tahu kat Kuala Lumpur selalu banjir kan? Kenapa dia banjir? Sebab
orang kata apa, tali air dia tu, maksudnya dia punya perparitan dia, okey, all the sewerage system dah mula block, betul tak? Jadi tak ada jalan yang laju untuk keluarkan air, maka dia banjir. Sebab tu sikit-sikit banjir, sikit-sikit banjir. Jadi badan kita pun sikit-sikit banjir. Nasib baik dia kering balik, boleh sambung balik perjalanan. Kalau terus banjir dan tenggelam dan rumah semua dah tak boleh pakai, macam baru ni berlaku kat Shah Alam tu kan, cerita dalam 6 bulan lepas tu, betul tak? Maka kita pun dalam badan, bila dia dah mula banjir, dia terpaksa dia mesti keluar melalui air kencing. Dan bila gula berlebihan, gula adalah penarik magnet kepada air. 1 lawan 3. Maksudnya kalau 1 mil gula ada dalam badan, dalam air kencing tu, dia akan tarik 3 mil. Jadi kalau you keluarkan katakan 100 mil, dia nak tarik 300 mil air keluar. Jadi banyak tak kalau 300 mil tu? You boleh tahan ke kencing you? Maka sebab itulah kencing jadi lebih kerap dan sering kali mengganggu tidur. Sebab dia sampai ke malam pun dia nak kencing juga. Dan tipikal orang yang banjir gula dalam badan, dia selalunya kencing lebih kerap dan kencing malam lebih daripada biasa. Okey, cek siapa yang macam tu sekarang. Ada tak kencing dulu paling tinggi sekali je sebab you minum terlebih sikit sebelum tidur tadi ke apa-apa ke, tapi sekali, 2. Kalau lebih pada 2, confirm you kena pergi cek doktor besok pagi ataupun petang ni. Hari ni pukul 2 kan kat Malaysia kan. Ni satgi you pergi terus pukul 3 masuk klinik, cek tengok darah dah naik tak, glukos banyak mana. Okey, kalau sekali naik, nanti dengar lecture saya macam mana nak hilangkan diabetes. Cuba dulu dengan cara natural. Ready? Nombor 2, dahaga lebih daripada biasa dan tak ada kering kat luar mana pun you tak keluar. You duduk kat office atau dalam rumah aja pun masih lagi dahaga dan kering bibir. Itu adalah petanda kedua. Ada tak? Cek. Dan you selalunya lebih teruk kalau banjir tu sampai dah bah satu badan. Bah tu maksudnya banjir. You lebih suka bukan takat nak minum air saja. You lebih suka minum air sejuk. You nak cari air ais. Dan setengah orang dia suka gigit cube, ice cube pun. You macam kempunan orang mengandung 6 bulan. Nak apa? Nak ice cube. Pelik kan? Ni ada sebab yang tertentu juga. Okey, nombor 2. Okey, kalau sekali saja tu, siapa tu tadi? Kencing malam masih okey. Dan itu normal you pun. Yang penting ialah tak pernah jadi kat you dulu, sekarang jadi. Tak pernah kencing malam, walaupun sekali, kali ni jadi, you tolong cek tengok. Okey. Okey, seterusnya. Hungry between meal. Nombor 3. Orang kalau lepas dah makan cukup tengah hari, lepas tu nak tunggu makan malam, paling-paling you nak minum teh petang, okey lah. Tapi tak, you memang rasa lapar balik. Bukan nak lapik perut saja, bukan sengaja-sengaja nak minum teh petang, tetapi you rasa memang lapar betul. Ada di sini? Okey, kalau ada siapa yang lapar daripada breakfast nak pergi lunch pun lapar, bukan lapar sekali, kadang-kadang lapar 2 kali pula. Lepas tu petang sepatutnya pukul 3 tak lapar, sekarang dah lapar, pukul 4 pun tak sampai lagi. Sebenarnya kalau ikut D&D diet, nanti saya cerita paling tinggi 2 kali je sehari makan besar. Makan tengah-tengah tu pun kalau dahaga je, tapi you nak makan, bukan takat dahaga, tapi lapar. Perkataannya hungry. Any one of you hungry? Okay, all the time hungry. Ni berarti padahal you gula berlebihan, sebab tu you banjir. Rupanya gula dalam badan tu yang tak bisa dipakai. Faham tak? Nggak bisa dipakai. Maksudnya dia jadi terapung-apung macam banjir dalam Kuala Lumpur, banyak sampah aja jadi. Tak boleh pakai pun. Kotor pula tu. Maksudnya gula-gula ni lah yang akan pergi melekat ke dalam you punya tempat-tempat yang mustahak, organ-organ seperti jantung, liver, sampai ke otak, of course sampai buah pinggang lah yang paling takut. Dan dia suka sangat pergi tempat-tempat yang penghujung perjalanan hidup you. Maksudnya perjalanan darah kita tu, pembuluh darah dia suka pergi hujung. Siapa nak tahu? Okey, ni saya nak cerita. Dengar ya.
Kenapa kita masih lapar dan sebagainya? Sebab walaupun banyak tenaga, gula tu sepatutnya bertenaga, tapi tak boleh dipakai sebab insulin kita pun dah tidak berfungsi dengan baik. Insulin pun tinggi sebenarnya, tapi semuanya dalam kawasan air banjir tu, tak boleh dipakai langsung. Jadi kenapa dia suka kat ujung-ujung ni? Sebab dia gula ni dia berkawan, dia suka cari apa? Dia suka cari hemoglobin. Kan kita dalam darah kita ada hemoglobin. Him adalah bahagian sebahagian daripada darah kita yang kita buat daripada iron dan sebagainya tu kan, daripada zat besi semua tu. Okey, makanan yang sihat semua tu dah cantik, hemoglobin. Lepas tu kalau globin tu kalau tinggi sangat pula, nanti dia boleh jadi sampai kuning mata kita dan sebagainya. Dia bertukar jadi bilirubin semua tu. Balik kepada gula tadi, gula tu dia suka pergi sangkut kat hemoglobin. Faham? Sebab tu kalau orang diabetik, siapa kat sini yang diabetik, pernah dengar tak HbA1c? Yang belum kena diabetik pun belajar hari ni. HbA1c adalah lebih tepat you punya lab test kalau dibandingkan dengan blood sugar. Kan kita ambil blood sugar tu yang cucuk jari, you boleh buat sendiri pun, ada meter semua tu. Katakan you dapat 5.6, you happy. 6.0 pun happy. Kalau naik 6.5, 7 you dah mula risau. Kalau 8 you dah telefon saya. Saya dah kata 7, 8 pun jangan panik. Ada cara untuk kita menurunkannya secara natural. Okey. Baik, balik kepada cerita hemoglobin A1C tu. Jadi tu bila disangkut dengan gula, sebab gula terlalu banyak dalam badan kita, ni katakan belum lagi diabetik ni, belum lagi bermasalah mata buta, kaki kena potong semua, faham tak? Masih peringkat diabetik yang belum serius ataupun pre-diabetik. Dia sangkut. Dalam bahasa sains dia panggil glycation. Glycation maksudnya hemoglobin sangkut dengan gula yang bercambah-cambah, tergantung, tapi semua gula ni mencari tempat nak pergi mana tak boleh. Sebab apa? Dia dah tak boleh masuk dalam sel. Sebab apa? Sebab terlalu banyak sampaikan sel pun meluat tengok mukanya, selalu sangat mengganggu. Sel pun menolak, maka jadilah orang kata apa, glukos terlalu tinggi bila cek darah. A1C pun tinggi. Ini yang disebabkan bila dia sangkut tu rupanya dia melekat. Melekat ni dan kawasan pembuluh darah yang besar dia masih lepas. Longkang yang besar masih lepas. Kalau tu saya guna perkataan banjir gini. Kalau dia pergi ke longkang yang kecil sedikit, dia sangkut tak? Sebab semua air nak pergi situ. Semua sampah nak pergi kat situ. Betul? Okey, dan kadang-kadang longkang besar pun sangkut. Pasal apa? Dah terlalu banyak sampah, depan sangkut, belakang sangkut. Tapi yang depan tu hujung-hujung perjalanan pembuluh darah, seperti di hujung kaki, di hujung mata, di hujung bawah pinggang, di hujung-hujung. Jadi pembuluh darah yang kecil-kecil tu, kapilari tu jadi tempat yang dia selalu sangkut, maka dia tendang balik, jadi kawasan ni jadi gangrene. Sebab apa? Oksigen tak boleh sampai, zat makanan tak boleh sampai. Sekarang you faham kenapa you akan jadi kebas, kenapa you akan jadi hitam kaki you nanti. Itu dah advance, bottleneck. Betul, siapa tulis tu pandai. Jadi saudara-saudara sekalian, you kena ingat, sampaikan lapar pun jadi berlebihan. Lepas tu seterusnya nombor 4, mata jadi kelabu. Dah mula kelabu, you tahu kenapa kan? Sebab dia dah mula blok-blok. Itu dipanggil glycation. HbA1c dah naik tinggi. Lepas tu nombor 5, ke otak juga lagi. Dia sampai ke otak, dia punya penyampaian tenaga dah haru biru, bukan yang ada nutrien lagi dah tak ada zat yang baik-baik, mineral, vitamin pun tak sampai. Sebab apa? Hemoglobin disangkuti oleh blood glucose, jadi benda-benda lain yang cantik tak boleh tumpang sekaki hemoglobin tu. Maka otak akan jadi, orang panggil irritable. Tahu perkataan irritable? Dia akan jadi sensitif dan panggil fog, minda kita tu orang panggil brain fog. Brain fog tu tak boleh tak boleh fikir. Orang moden-moden cakap tak boleh brain lah. Mana nak brain dengan apa lagi? Sebab dah tak ada supply energy semua. Betul?
Jadi you jangan heran kalau you sekarang ni kalau pergi meeting pun dah kurang dapat jawapan yang tepat, tidak nampak waras lagi ataupun percakapan you ataupun idea you, ataupun ingat tak ingat perkataan tak keluar, lambat keluar. Okay, so number 5, saya kata you senang irritable, senang sensitif. Nombor 6, you akan jadi letih walaupun tidur mencukupi. Saya ulang, selalunya orang komplain macam saya ni jet lag sampai sekarang tak habis-habis. Jet lag, dia tahu jet lag ni, bangun pagi dah lah subuh kat sini pukul 2.30. Subuh pukul 2.30. You bayangkan isyak dia dekat dengan tengah malam. So nak tidur, nak bangun semua tu okey. Tapi itu disebabkan tidur tak cukup. Saya bagi lecture macam ni, insyaAllah you boleh dengar lagi. Tapi katakan saya dah cukup tidur pun, kalau gula banyak dalam badan saya, you sendiri akan nampak. Sebab aura kita ni datang daripada dalaman. Maka orang yang tinggi gula dalam badan dia akan jatuh dia punya tenaga. Jadi you akan jadi fatigue, letih, lesu, nampak tak bermaya. You akan suka gatal-gatal kulit you. Pernah tak tengok orang yang dah diabetik tu, confirm lah asyik garu je, luka habis dia punya badan dia tu. Tapi kita ni yang katakan you yang belum lagi diabetik, nak cari pasal kena diabetik, cuba tengok gatal tak kulit you. Terutama sekali orang lelaki gatal kat bahagian genitalia, bahagian ni lah, kawasan private part, celah kangkang. Orang perempuan pun sama. Okay, you akan jadi yalah, kulit pipi semua jadi kering tu betul, tetapi yang gatal-gatal ni, okey, sebab apa? Oksigen tak sampai. Okey, satu. Nombor 2, dia macam ada radangan. Bila tak cukup oksigen, tak cukup nutrien, dia boleh jadi meradang. Maksudnya sel-sel kat situ tu mula nak mengamuk lah tu. Jadi dia macam ada allergic reaction sikit kepada gula yang berlebihan, maka you akan jadi gatal. Baik, cukup dulu. Jadi saya dah bagi kepada anda sekalian 7 sebab utama ataupun petanda utama kenapa you kena risau. Kalau ada 7 ni ataupun 1 daripada 7 pun dah cukup. Okey, tolong ikut solution ataupun harapan kita supaya kita boleh say goodbye to diabetes. Petang ni saya nak cerita tentang satu jawapan. Sebab apa gula kita tak boleh lari dalam hidup kita, betul tak? Terutama sekali orang Malaysia, pemakanan kita sentiasa paling-paling pun sikit sebanyak 1-2 sudu. Dalam gulai pun ada, betul? Tapi sebenarnya you rasa kita minum atau kita makan gula satu hari berapa sudu teh? Cepat, cuba teka tengok. Teka je. You mungkin tak hitung dia melalui sudu teh, tetapi you bayangkan roti tu kalau kita relai, kita pecahkan dia jadi gula pasir, berapa sudu? Kalau kita ambil kopi tadi, berapa sudu kita letak? Kalau kita ambil nasi lemak, not too bad lah, sebab saya kata nasi lemak boleh makan kan. Nasi goreng pun kalau ada minyak yang baik boleh makan. Tapi nasi tu sendiri kita kena hati-hati. Ada tak 10 sudu satu hari? Cepat. Ada tak? Siapa kata alia restoran tu? Nanti saya pergi. Okey. Cepat. Berapa sudu ni? Sebab saya nak bagi you faham. Okey, average ya. Average 8. Ada orang kata 10 sudu. Yang you nampak dan you rasa 10 sudu. Tetapi kalau diambil katakan makanan yang bertepung tu tadi tu. Tepung tu kalau kita patah balik, kita convert dia jadi sudu, ada tak 4 sudu lagi? So dah jadi 12 kan? Wati Azman kata 12 sudu. Kalau kajian dibuat adalah antara 24 hingga 28 sudu sehari. Ingat saya kata bukan sudu teh gula yang you masuk je. Mungkin you masuk 4 sudu je kan satu hari, sudu teh. Tapi sebenarnya you cuba tengoklah, Coke saja kalau you ambil satu tin dah 10 sudu. Coke, satu tin Coke tu, faham? Jadi katakan kita ambil cordial lain, tak ambil Coke. Diet Coke pun sama juga. Okay, jaga baik-baik. So tuan-tuan sekalian, antara 20 ataupun 20 tak salah sampai 28 sudu, saya pun macam tak percaya. Tapi average satu dunia, itulah average dia, antara 25-26 sudu sehari. Yang direkomendkan cuma 1-2 sudu saja satu hari dalam badan kita.
cukup untuk 5 liter darah yang kita pakai setiap hari dalam badan kita ni cukup. Jadi tuan-tuan sekalian, supaya kita tak ambil lagi gula, saya hari ni kan saya kata menjanjikan satu jawapan. Maka kalau sudi, inilah dia, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim memberi satu lagi harapan kepada diri saya. Sebab saya pun kadang-kadang kopi O je. Sekali-sekali nak juga rasa manis sedikit. Tak sahlah manis melecah kan. Jadi tuan-tuan sekalian, boleh tak saya introduce dan saya soft launch kat London ni. Saya bawa khas, memang ada niat nak bawa produk Malaysia ke Eropah, dan ramai orang satu dunia sebenarnya mencari produk macam ni. Dia tidak berkisar kepada umur, kecil besar, tua muda, lelaki wanita, Cina, India, Melayu, Mak Saleh, Negro, semua perlukan, sebab semua ada sweet, banyak suka kemanisan. Jadi tuan-tuan sekalian, saya akan ceritakan satu produk dan ini solusinya. Dah bersedia semua? Okey. Alright. Dan saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menceritakan sedikit dan mengintroducekan kepada anda produk yang dinamakan itu dia, namanya ialah, ini dia tuan-tuan sekalian, simple je saya buat, namanya ialah B Sweet, dan saya akan cerita kenapa namanya B itu sekejap lagi, boleh? Alright, namanya ialah B Sweet. Alright, B ada sebab, sweet pun ada sebab. Alright, tak apa, nanti video yang lebih cantik. Cuma hari ni saya nak cerita dari segi dia punya khasiatnya dahulu. Okey, B Sweet. Alright, okey, sila ambil perhatian. Ini namanya B Sweet. Alright, dah nampak semua? Itu dia. Alright, simple. Okey, kita dah lancarkan B Sweet untuk anda dapatkan secepat mungkin, sebab dia seperti biasa kita selalunya buat permulaan, kita buat testing dulu dia punya apa orang panggil, dia punya market. Tapi saya tak payah risau sangat sebab benda ni memang warna dah lama sangat dah. Saya je hutang dengan you all semua ni. Alright. Okey. Dalam B Sweet ni, saudara-saudara sekalian, saya ingin tegaskan kepada anda sekalian, ada 4 bahan utama, dan saya dah buat lecture pada hari itu. Top 3 memang ada dalam B Sweet ni. Nombor 1 ialah stevia yang terbaik. Nombor 2 namanya chicory root, akar chicory, dan anda dah tahu chicory adalah nombor 1 dalam semua pengganti gula. Dia nombor 1 yang paling natural dan paling selamat, termasuk dengan stevia. Dua-dua ni kena dicampur, sebab kalau tak campur cuma stevia sahaja, dia akan jadi ada aftertaste. Kalau yang terbaik nak yang 200-300 kali ganda dia punya kemanisan, mesti ada orang panggil apa, yang saya kata apa tu, aftertaste. Aftertaste tu maksudnya lepas you ambil stevia ni, you akan rasa kelat, pahit, dan ramai orang tak boleh sambung makan walaupun dia nak 0 kalori. Dia nak ganti gula, dia pergi cari nira lah, gula kabung lah, yang lain-lain tu, termasuk madu pun dia masih bagus, tetapi masih lagi ada kalori. So yang ni 0 kalori. Dan chicory root, kalau anda tahu, adalah bagus untuk sebagai prebiotik pun. Dia ada inulin dan dia melawan inflamasi, dia mengurangkan masalah constipation, dan bagus untuk orang diabetes, untuk orang yang nak kuruskan badan, dan untuk nak mengurangkan siapa yang rasa cepat lapar, dia mengurangkan rasa lapar. Stevia semua dah tahu kan, ada steviocyte, ada riboside. Nah, semua-semua ni yang menjadikan 200-300 kali ganda lebih manis, sebab memang Tuhan bagi. Dahsyat tak dalam daun ni? Sebab tu saya tak galakkan you makan daun ni saja. Sebab apa? Nanti dia melekat, dia punya aftertaste tu sampai berjam-jam. So setengah orang dia lari daripada stevia disebabkan bukan tak manis, tapi terlalu manis, sehingga kan jadi tak sedap pula kan. Dan stevia terkenal untuk lawan gula, menurunkan gula. Dia melawan kanser, terkenal juga untuk high blood, dan untuk orang yang
gigi, masalah oral, masalah apa orang panggil ni, gum, gusi, ataupun mereka yang ada senang kena bakteria dan kena fungus. Alright. Itu dipanggil stevia dan chicory, dan saya dah kata tadi chicory dimasuk sebab dia antara top pengganti gula, dan dia juga membataskan, mementeraskan masalah aftertaste. Tapi apa yang mengunikkan produk B Sweet, namanya B Sweet, jadi perkataan B tu datangnya daripada B12. Belum ada di dunia, insyaAllah Tuhan bagi rezeki. Kalau orang nak kopi besok, dia akan kopi. Tapi saya ada benda lain lagi yang saya takkan cerita dalam tu, yang memang khas dibuat untuk B12 ni. Sebab kita tahu B12 adalah yang paling rendah kalau dalam erti kata pemakanan D&D diet. Kita kadang-kadang B12 masih lagi rendah, dan secara menyeluruh kita masih lagi perlukan B12. Macam kita perlukan vitamin D3, K2, dan macam kita perlukan omega 3 tu, samalah B12. Tak boleh kita dapat daripada makanan biasa, kecuali you cuma makan daging sahaja. Itu bahayanya lain macam pula. Dan B12 diperlukan untuk tambahan uniknya. Kenapa? B sweet tu, B yang saya suka sangat sebab untuk saraf kita. B12 untuk saraf, untuk genetik kita, DNA, untuk sel-sel stem cell kita, untuk buat red blood cell. Kita perlukan B12. Sebab tu yang ni unik untuk meningkatkan imun sistem lagi, dan juga untuk mengurangkan keletihan. Ingat, kalau terlalu banyak gula dalam badan, kita letih. Dan vitamin C tak payah cerita, kulit, untuk tulang, untuk lawan bakteria, untuk lawan inflamasi, dan juga untuk menghilangkan masalah lemak dalam badan pun. Vitamin C ni jangan main untuk tingkatkan imuniti. Vitamin C cukup. Jadi 4 bahan utama ni yang dalam yang saya kata ni, you cuma ambil ni, okey, apa you buat, you tarik dia ke atas macam tu, lepas tu you ambil, ni bentuk dia. Okey, nampak tu? Okey, you cuma titik satu. Alright. Macam tu dah cukup untuk satu cawan kopi. Kalau you nak manis sedikit. Kalau you nak manis lebih sikit, paling tinggi 2 titik cukup satu cawan kopi. Kalau satu mug, paling tinggi 3 titik, lebih pada cukup. Saya kalau ambil celery kan, untuk buah pinggang, untuk gout dan sebagainya tu, saya selalu tambah 2 titis cukup. Dah best dah. Kalau tidak, celery tu hari-hari nak makan merasa telat dan pahit juga kan. So apa lagi boleh masukkan dalam makanan, you boleh masukkan dalam kalau baby you yang suka benda-benda manis, you gantikan dengan B Sweet sekarang. Baik, cukup dulu. Saudara sekalian, alhamdulillah kita dah sempat melancarkan B Sweet kat London. Mengharapkan Tuhan memberkati jawapan dan harapan untuk mereka yang mencari-cari. Okay. Saya minta maaf kerana terlalu lama saya buat ni, sebab saya tak puas hati dengan yang dulu-dulu. Saya tak kira lah orang lain buat macam mana, tapi saya nak untuk diri saya yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia bahagia, akhirat syurga, dan semoga anda pandai let go, feel good all the time. Jangan lupa B Sweet. B stand for B12. Sweet maksudnya ada 3, stevia, chicory root, dan diperkaya dengan vitamin C. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.